Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita, iaitu menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Jadi produk yang dipasarkan terdiri daripada barangan atau produk, dan yang kedua perkhidmatan. Jadi produk ni dia boleh terbagi pada dua, iaitu barangan ataupun produk dan juga perkhidmatan. Barangan tu seperti satu benda lah, objek. Dan perkhidmatan ni seperti kesihatan, doktor, begitu. Pengangkutan, perkhidmatan. Reka bentuk dalam pemasaran terdiri kepada tiga. Itu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, dan mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okay, kita lihat peranan reka bentuk dalam pemasaran. Ada tiga peranan reka bentuk dalam pemasaran, iaitu yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, iaitu fungsi, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Okay, seterusnya peranan yang kedua ialah saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, iaitu pengenalan diri produk. Okay, dan peranan yang ketiga ialah pengukuhan penjenamaan sesuatu produk, iaitu rangkaian perkongsian dan juga rakan strategi. Okay, kita lihat apakah maksud peranan yang pertama, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang pertama ialah fungsi. Okay, fungsi adalah produk dibeli untuk memudahkan urusan harian pengguna. Pertimbangan dari segi fungsi biasanya dibuat sebelum pembelian produk. Okay, baiklah, di sini kita ada dua jenis produk. Jadi fungsi dia sama, iaitu fungsi dia memasak nasi. Okay. Jadi dia ada pembandingan fungsi. Okay, untuk produk yang pertama, periuk nasi biasa. Jadi fungsi dia adalah boleh masak nasi sahaja. Manakala periuk nasi yang kedua ialah periuk nasi nokza. Jadi dia mempunyai pelbagai fungsi. Itu masak nasi, menggoreng nasi dan sup, menumis sayur, memasak sup, memasak kek, merenih daging dan tulang. Okay, periuk nasi nokza ni dia adalah periuk nasi bertekanan. Okay, manakala periuk nasi biasa dia periuk nasi biasa. Okay. Jadi sebelum membeli produk, pengguna boleh melihat apakah fungsi yang terdapat pada produk tersebut. Yang kedua adalah reka bentuk produk. Itu reka bentuk produk yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna lebih mudah untuk dipasarkan. Produk dengan nilai tambah sangat mempengaruhi pasaran produk. Di sini ada dua pembandingan produk. Okay, produk kerusi yang pertama, kerusi biasa, dan yang kedua, kerusi lipat. Dari segi reka bentuk, kerusi biasa dia biasa dan tiada kelebihan selain boleh duduk. Okay, dan produk yang kedua, kerusi lipat, reka bentuk minimalis. Maksudnya reka bentuk dia hanya simple. Reka bentuk yang minima, simple. Okay. Boleh duduk. Okay, fungsi utama duduk,
masih boleh berfungsi. Okay, dan dia mempunyai nilai tambah, iaitu boleh dilipat dan disimpan. Kerusi ini boleh dilipat dan boleh disimpan di tempat yang sempit. Okay, jadi kerusi lipat tadi dia mudahlah dijual, sebab dia mempunyai nilai tambah. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan produk. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada mementingkan kekuatan reka bentuk berbanding fungsi produk atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Jadi di sini kita ada dua produk, iaitu kipas siling. Kipas siling yang pertama, dia lebih kepada kekuatan dia adalah untuk mendapatkan angin yang kuat, mempunyai putaran angin yang kuat dan laju. Dan kelemahan reka bentuk kipas yang pertama ini, dia kurang menarik. Warna putih, 3 bilah, dia tiada hiasan, jadi dia kurang menarik. Manakala produk yang kedua, iaitu kipas yang kedua, reka bentuk kipasnya menarik. Jadi ada 5 bilah, warna, hiasan. Dan kelemahannya adalah mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Jadi angin dia tak kuat. Jadi pengguna yang memerlukan angin yang kuat, dia perlu memilih produk yang pertama, iaitu kipas angin yang putih. Manakala kalau jika pengguna yang mementingkan kepada hiasan, maksudnya ruang tamu, contohnya ruang tamu yang cantik, mungkin dia memilih kipas yang warna hitam. Itu kipas yang lebih menarik. Seterusnya, nilai produk. Nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada produk tersebut atas kuasa beli pengguna. Biasanya dipengaruhi oleh harga dan kualiti produk. Ini perbezaan antara dua kerusi. Yang pertama, reka bentuk kerusi penerbangan kelas perniagaan lebih selesa dan ada pelbagai kemudahan tambah untuk pengguna. Yang kedua, reka bentuk kerusi penerbangan kelas ekonomi lebih selesa dan ada pelbagai kemudahan tambahan untuk pengguna. Dua-dua nampak selesa. Dari segi kualiti, yang kelas perniagaan lebih berkualiti dan harganya pun lebih mahal berbanding dengan kerusi kelas ekonomi. Dan yang terakhir, bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ialah trend. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend tidak kekal lama, ianya berlaku dan berakhir dalam tempoh tertentu. Contoh di sini telefon bimbit, iaitu yang bermula 1983. Ni telefon ni seperti bekas air, besar ni, petak besar. Seterusnya dia mengalami evolusi, inovasi, kecil, lipat dan mempunyai antena yang boleh ditarik. Seterusnya dia dikecilkan lagi. Seterusnya pada tahun 2000, model yang popular iaitu ni, Nokia. Seterusnya
Bila timbulnya teknologi Android dan touchscreen pada tahun 2007, berlaku lagi evolusi paparan skrin yang lebar. 2012 3G, 2017 dan seterusnya 2019. Berlaku evolusi terhadap telefon bimbit. Sebagai contoh, fungsi asal telefon bimbit dihasilkan hanya untuk menghubung orang pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Perkembangan teknologi dan keinginan manusia untuk memiliki produk lebih baik mendorong terhasilnya pelbagai model telefon bimbit baru. Trend juga dipengaruhi oleh fungsi, kekuatan dan kelemahan serta nilai produk itu sendiri.